السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا حي على لا حول ولا قوة. حي على الله أكبر الله الحمد لله الحمد لله الذي أمر عباده بكل خير ونهاهم عن كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله
الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. أما بعد، فيا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان. قال الله تعالى في تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Maksud daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala titah perintahnya serta menjauhi akan segala larangannya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam rahmat dan juga keredaan Allah Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Pada hari ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk maksiat yang bertopengkan kasih sayang. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kasih sayang adalah anugerah Allah Ta'ala. Ia tiada batasan dan ia juga tidak bermusim. Kasih sayang yang sejati adalah kasih seorang hamba kepada Tuhannya. Berkasih sayang kerana Allah adalah sifat orang mukmin yang sejati. Malahan baginda Nabi SAW bersabda melalui daripada hadisnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man la yarham la yurham. Maksudnya, sesiapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kasih sayang dalam Islam tidak mempunyai bulan-bulan ataupun hari-hari tertentu sahaja. Pada setiap hari adalah hari kasih sayang buat sesama suami isteri, anak kepada ibu bapanya, ibu bapa kepada anaknya, saudara mara, jiran tetangga, dan juga seluruh manusia amnya. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang berbahagia, pada tanggal 14 Februari setiap tahun, beberapa negara, terutamanya negara-negara barat, merayakan hari yang mereka namakan dengan Hari Kekasih, atau lebih dikenali dengan istilah Valentine's Day. Hari yang dianggap istimewa buat mereka. Para remaja, muda-mudi akan menghabiskan masa sepanjang malam dengan kekasihnya, sambil makan malam bersama, bertukar hadiah, memberi jambangan bunga yang disertakan dengan kad ucapan, dan ada juga yang mengakhiri malamnya dengan penzinaan. Menurut sejarah, perkataan Valentine's diambil sempena nama seorang padri besar Kristian pada zaman pemerintahan Ratu Isabella daripada Spanyol, yaitu Saint Valentines. Jasa beliau yang telah berjaya menumpaskan kerajaan Islam di Cordova, Spanyol pada 14 Februari 270 Masihi begitu bermakna bagi Ratu Isabella ini, sehingga dianggap sebagai kekasih rakyatnya sendiri. Justru itu, pada 14 Februari disambut setiap tahun oleh rakyat Cordova bagi merayakan kemenangan tersebut dengan dinamakan ianya sebagai Hari Valentines. Namun begitu, terdapat pendapat lain
mengenai asal-usul hari Valentine's Day ini. Pendapat yang pertama menyatakan hari Valentine bermula semasa pemerintahan Empire Rome, iaitu dengan menetapkan 14 Februari sebagai hari cuti bagi Juno, yakni ratu, kepada dewa-dewa dan juga dewi-dewi Rom. Hari berikutnya, iaitulah 15 Februari, bermulanya pesta Lupercalia, iaitu perayaan tradisi bagi masyarakat Rom, di mana pada malam pesta tersebut nama-nama gadis Rom ditulis di atas kertas dan dimasukkan ke dalam bekas. Setiap pemuda akan mencabut nama di dalam bekas itu, dan nama yang terpilih akan menjadi pasangannya di sepanjang pesta itu berlangsung. Manakala pendapat kedua pula menyatakan pada 14 Februari 270 Masihi, Saint Valentine dibunuh kerana pertelingkahannya dengan Raja Romawi yang diperintah oleh Raja Claudius II 268 hinggalah 270 Masihi. Pada waktu itu, Raja Claudius telah membatalkan semua perkahwinan dan pertunangan kerana Rom banyak terlibat di dalam peperangan. Menyedari akan hakikat itu, Saint Valentine dan Saint Marius telah mengahwinkan orang-orang Kristian dengan pasangan mereka secara rahsia. Akibat daripada perbuatan tersebut, Saint Valentine telah ditangkap dan diheret, yang akhirnya dihukum mati serta dipenggal kepalanya pada 14 Februari dalam tahun 270 Masihi. Maka bagi memperingatinya sebagai simbol ketabahan, keberanian dan kepasrahan dalam menghadapi cobaan hidup, maka 14 Februari dijadikan sebagai hari memperingati kematian Saint Valentine sebagai upacara keagamaan. Manakala pendapat ketiga pula menyatakan bahawa hari Valentine diambil daripada nama seorang padri yang paling berpengaruh pada zaman pemerintahan Ratu Isabella dari Spanyol, iaitu Saint Valentine, yang status kedudukannya adalah di tempat kedua tertinggi selepas Pop. Apabila Saint Valentine menyatakan hasrat untuk berkahwin dengan pasangannya dari pengamal Kristian Protestan sewaktu kerajaan Spanyol berjaya menumpaskan kerajaan Islam, timbul kegemparan rakyat Cordova kerana Saint Valentine merupakan seorang padri Katolik yang tidak boleh berkahwin dengan pengamal Protestan. Lebih-lebih lagi, padri sememangnya tidak boleh berkahwin. Tindakan Saint Valentine yang mengambil keputusan berkahwin dengan pasangannya itu telah menimbulkan rasa murka Ratu Isabella, lalu memenjarakannya buat sementara waktu. Ratu telah menetapkan 14 Februari sebagai hari kekasih untuk Saint Valentine itu sendiri. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang berbahagia, berdasarkan kenyataan di atas, maka dapatlah dinyatakan bahawa istilah hari kekasih ataupun yang disebut sebagai Valentine's Day, ianya tidak ada di dalam syariat Islam. Hakikatnya, perayaan ini dipenuhi dengan unsur-unsur ritual agama Kristian. Apabila perayaan itu berunsurkan agama, maka merayakan perayaan ini bermakna telah mengakui agama mereka dan meredai kekufuran yang ada pada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Maksudnya, barang siapa yang menyerupai akan sesuatu kaum, maka dia termasuk sebahagian daripada mereka itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 68 yang memerintahkan agar
Seseorang Muslim memegang teguh jati dirinya sebagai Muslim, berperilaku sesuai dengan keyakinan Islam, dan menolak untuk mengikuti keyakinan ataupun cara orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat, yakni satu pegangan yang sama antara kami dan juga kamu, bahawa kita tidak menyebut selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang-orang Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manakala muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali yang ke-71 yang bersidang pada 22 hari bulan hinggalah 24 hari bulan November 2005 telah membincangkan hukum orang Islam menyambut perayaan Valentine's Day ini. Muzakarah berpandangan bahawa ajaran Islam amat mengutamakan kasih sayang dan tidak ada hari tertentu di dalam Islam bagi meraihkannya. Maka oleh itu, muzakarah bersetuju memutuskan bahawa amalan merayakan Valentine's Day ini sama sekali tidak pernah dianjurkan oleh Islam, manakala sambutan ini ianya adalah diharamkan sama sekali. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kesimpulannya, yang pertama, sambutan Valentine's Day atau hari kekasih tiada pun di dalam syariat Islam ini. Kedua, dalam menyambut perayaan hari Valentine, sering terdapat ungkapan kasih sayang yang berlebih-lebihan, sehinggalah menjerumuskan kaum muda-mudi remaja kita kepada pergaulan bebas dan juga kepada penzinaan. Ketiga, apabila kita merayakan hari kekasih atau Valentine's Day ini, berarti kita mengakui akan kemaksiatan yang berlaku, dan kita mendorong supaya kemaksiatan ini menjadi lumrah ataupun kebiasaan di dalam agama Islam kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Maksudnya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat akan siksaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك واسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجعل الأرض قرارا وأحاطها بالسبع السماوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدلي شاه، وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah Ibni Sultan Salahuddin wa jami'il usratil malakiyah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wansur man nasara ad-din wakhdhul man khadhala al-muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.